Ada dakwaan mengatakan vaksin mengandungi bahan diragukan atau syubhah. Adakah ia bertentangan dengan kaedah fiqh kerana vaksin daripada sudut perubatan moden berfungsi sebagai penebat penyakit terutama yang berjangkit? Kaedah usul fiqh mengambil pendekatan iaitu kemudaratan mengharuskan apa yang terlarang. Mohon pandangan Ustaz tentang hal ini. Terima kasih. Terima kasih. Soalan yang sangat menarik iaitu masalah vaksin. Kita tahu vaksin memang asal usulnya dibuat daripada khinzir, ya. Itu benda normal lah. Tetapi telah diproses berkali-kali sehingga hilang watak dan sifat khinzir 100%. Sehingga dia menjadi makhluk yang bau. Sehingga semua ulama mengharuskan. Bahkan dalam mazhab Hanafi, proses istihalah bil ghairi itu diharuskan. Dan kita katakan ubat, rawatan berlainan dengan makan. Makan kita tidak haruskan. Proses campuran, letak wine, kita gabung-gabung jadi apa nama makan yang sedap, itu tidak izinkan. Tapi dalam apa nama dia perubatan, dia ada kaedah yang disebut oleh sebagian ulama, iaitu hajatu al-insan ila al-adwiyati kadharatil insan ila at-ta'am. Keperluan apa nama manusia kepada ubat seperti mana darurah manusia kepada makanan. So bila dalam ubat kita tak letakkan darurah sampai nak mati, tapi cukup dengan kerosakan anggota badan ataupun jangka masa hayat umur dia panjang. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i seperti yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Majmu' disebut bila dalam bab memakan ubat yang najis. Al-adwiyatu mutanajjisah, yang mana kalau kita ambil ubat yang najis ini lebih tahan lama daripada, lebih cepat segera sembuh daripada ubat yang halal. Maka dia kata fihi wajhan. Ada dua pandangan daripada ulama Syafi'i tanpa mentarjih. Maka usul ulama bila dia tidak mentarjih, makna pendapat dua-dua tu kuat. Dia menjadi hak kepada mufti. Setiap mufti di zaman sekarang ini berfatwa dengan pandangan yang mereka pilih. Jadi tentulah pandangan yang mengekalkan nyawa itu lebih abqa, lebih anfa' wa as'ad, maksud lebih bagus kerana dia membawa kepada maqasid syariah yang lebih menjaga nyawa. Wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Jadi nafsu yang Allah Taala cipta kita jaga elok-elok, walaupun kata ulama bila khinzir ini najis. Bila berhadapan dengan nyawa ni tak ada apa-apa. Low class lah. Tapi mesti bila again kepada nyawa lah. Tapi bila tidak ada nyawa memang diharam yang besar lah. So dalam keadaan sedemikian, vaksin telah diiktiraf. Dan kalau ikut di Malaysia tahun 2011 saja dengan menyebabkan penggunaan vaksin, kita tidak ada penyakit cacar, MAM 2011 zero. Dulu kalau di apa nama dia, kita katakan zaman sekolah saya pun sendiri, kita kena MAM, ada yang lekat warna biru, dia guna nila, ada yang guna putih, dia guna ubat gigi. Sekarang ni kita tak jumpa ada penyakit MAM, penyakit beguk. Kita tak ada sebab kita suntik daripada awal. Maka katakanlah orang kata apa, benda tu najis, tetap diharuskan. Kerana apa? Hajatul ummah qadaratil fardi. Keperluan ummah ni seperti apa, darah seorang pada individu yang memerlukan makan khinzir. So di sana ada qawaid yang ulama menyediakan kepada kita untuk menilai. Sebab ini masa depan, sebab mana-mana negara yang tak ambil vaksin banyak terdedah kepada penyakit cacar, penyakit minda dan seumpama dengan dia ini akan memusnahkan sebuah negara. Sebab tu hampir 90% ulama di dunia ini mengharuskan, bahkan mewajibkan kita mengambil vaksin kerana perlindungan. Dan Imamul Haramain menyebutkan dalam kitab Ghiyathul Umam, wa ammal aqaqir wal adwiyatu faman'uha yuaddi ila al-haraji faman'u isti'maliha yuaddi ila al-haraji. Apa maksudnya? Adapun kita mengharamkan ubat pencegahan, dia panggil al-aqaqir. Okay. Ubat pencegahan macam vaksin lah. Maksudnya sebelum sakit kita dah buat dah. Ataupun ubat yang merawat, adwiyah. Pengharaman itu membawa kepada bebanan umat. Maka kita kena haruskan walaupun datang daripada khinzir dan seumpama dengan dia. Saya bagi misalnya, orang yang tak ambil vaksin, dia seperti mana melintas jalan tanpa jejantas, melintas highway tanpa jejantas. Risiko sangat tinggi. Tapi mungkin tak insiden, tapi kalau langgak melambung, memang confirm mati. Orang yang pakai vaksin seolah-olah dia melintas highway dengan jejantas selamat. Jarang saya tengok orang kena langgar atas jejantas dan tak ada insiden. Melainkan saya tengok di rumah saya Kajang sekali tu, lori besar, trailer, dia langgar jejantas tu kena buat lain. Itu saja dalam suami hidup saya. Tak pernah jumpa jejantas dilanggar. Melainkan lori tu dia punya bumbu dia tinggi sangat, tersangkut tapi tak ada orang matilah. Clear Ustaz. Orang Kedah kata clear. Clear. Terima kasih Ustaz atas penjelasan.